Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrulillah, kita diberi kesempatan dan izin oleh Allah supaya kita sama-sama di dalam siri kuliah tadabbur surah Yasin berdasarkan kepada buku Al-Quran yang berhikmah. Tuan-tuan perempuan, kita masih lagi mentadabbur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Di dalam siri yang lalu kita telah menyentuh tentang ulul albab. Konsep ulul albab ini adalah satu konsep yang sangat penting kepada kita. Khususnya ketika kita nak memahami konsep ilmu itu sendiri. Konsep hikmah itu sendiri, kita tidak dapat lari daripada memahami ulul albab ini. Jadi ulul albab disebut di dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat, banyak ayat yang menyebut tentang golongan ulul albab. Dan apa yang dalam salah satu ayatnya dikaitkan dengan aktiviti bertadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatih, supaya mereka itu mentadabbur akan ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya ulul albab mendapat pengajaran daripadanya. Surah Sad, surah 38 ayat 29. Ini satu daripada dalil perlunya kita bertadabbur. Jadi tuan-tuan puan, agak aneh kepada kita, masyarakat kita, akhir-akhir ini baru kita dibiasakan dengan kalimah tadabbur. Padahal dalam Al-Quran telah disebut 1400 tahun lebih dahulu kalimah tadabbur ini. Sedangkan kita akhir-akhir ini baru dengar, dan masih ramai lagi yang masih keliru tentang konsep tadabbur. Kenapalah terjadi demikian? Itu perlu aktiviti tafakkur, ta'akul, kena berfikir. Kenapa jadi demikian? Padahal perintah tadabbur ini ada di dalam Al-Quran. Dikaitkan pula dengan ulul albab. Mari kita lihat. Ulul albab ni, salah satu ciri ni ialah yatafakkarun. Mereka ini golongan yang berfikir. Bila melihat alam ini, melihat langit, bulan, bintang, matahari, hujan turun, proses biologi tumbuhan, mereka melihat ini, mereka membaca, memerhati, menggunakan akal. Jadi itulah pendekatan tadabbur. Mereka berfikir sungguh-sungguh. Jadi ini satu, bila kita kait dengan kelemahan kita. Ini kita bawa balik isu. Minta maaf, mohon maaf saya kepada tuan-tuan perempuan. Ini kritikan diri.
Kita kena berani mengkritik diri kita, mengkritik masyarakat kita, mengkritik umat kita. Dalam isu ilmu ini, kelemahan nyata kita ialah kelemahan membaca. Bila kelemahan membaca, tentulah berfikir pun satu kelemahan yang lagi besar lagi lah. Isunya. Membaca pun kita malas, kita tak berminat, apalagi nak berfikir. Sedangkan tuntutan membaca dan berfikir itu jelas dalam Al-Quran. Inilah isu kita, tuan-tuan dan puan. Jadi jangan kita ketika saat kita bertemu ayat-ayat yang mengkritik kita, yang tersentuh dalam hati kita, terasa di hati kita, kita tinggalkan. Jangan. Hikmahnya Al-Quran itu bila kita terasa tersentuh dengan teguran Al-Quran itu menunjukkan hati kita masih hidup, tuan-tuan perempuan. Tapi di saat hati kita tak rasa apa-apa, dengar ayat ini dibaca, dikupas, ditadabur, tapi hati kita tak terasa, tak tersentuh, maka ingat, tuan-tuan perempuan, itu yang kita takut kita termasuk dalam golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Mari kita baca. Surah Muhammad, surah 47, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Pendek je ayat ni, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita baca sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, Masya Allah, dahsyat, impact, ya, kesan, tadabbur pada diri kita. Maknanya kita ni seolah-olah ayat ni bagi kita dua pilihan. Nak pilih mentadabbur Al-Quran atau meninggalkannya dan biarkan hati tertutup. Masya Allah. Ayat ini, bagi saya berfikir, Masya Allah. Jadi di dalamnya seolah-olah ada peringatan Allah. Nazir. Peringatan bagi kita orang yang beriman ini, nak tadabbur Quran ke? Ataukah pilihan satu lagi, nak biar hati terkunci. Ngeri. Takut kita bila kita faham ayat ni. Pilihan pada kita. Sekarang kita tanya diri kita semua. Kita nak pilih mentadabbur ayat-ayat Allah atau nak biarkan hati kita terkunci, mati. Itu saya kata tadi. Di saat kita dengar ayat-ayat Allah, hati tak tersentuh. Tidak rasa sensitif, tidak rasa bersalah. Ketika Allah tegur kita, dia tak rasa bersalah sikit pun. Itu berat. Maknanya kita takut hati kita tertutup, terkunci. Beratlah kita. Ini ayat. Ya? Ini ayat daripada surah Muhammad. Surah 47, tuan-tuan dan puan. Marilah kita hadam betul-betul. Untuk sesi ini kita dapat ambil ayat ni, tanam dalam diri kita, ingat betul-betul. Itu sudah memadai untuk mengubah diri kita. Mengubah mindset kita terhadap Quran. Maka itu sebab aktiviti tadabbur ini sangat penting, tuan-tuan dan puan. Ya? Ini bukan aktiviti pilihan yang kita suka-suka. No? Perintah Allah. Kalau kita faham ayat daripada surah Sad tadi, 29, ayat 29 surah Sad tadi, ya, Allah tanya tadi, Allah kata Quran ini kitab yang penuh berkat yang kami turun kepada engkau Muhammad supaya mereka mentadabbur. Makna di sana ada perintah supaya kita yang ada Al-Quran ini mentadabbur ayat-ayatnya. Kemudian aktiviti itu dikaitkan dengan siapa? Ulul albab. Jadi hubungan ulul albab dengan tadabbur ini, Masya Allah, sangat rapat. Sebab itulah aktiviti kita mentadabbur ini, kita pakai kaedah atau metod, ya, ulul albab. Iaitu baca, faham, berusaha cari makna dia lagi.
cari tafsiran ayat dengan ayat, cari tafsiran daripada hadis, kemudian daripada pandangan ulama, untuk melengkapkan pandangan itu. Kemudian berfikir lagi, berfikir. Apatah lagi tentang bila Allah sebut ayat-ayat kauniyahnya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, satu contoh ayat yang kita, bila kita tadabbur ya, Suratul Nahli. Saya merasakan kesannya, Masya Allah. Ya. Suratul Nahli. Surah 16. Allah nak ceritakan tentang tajuk surah itu, surah lebah. Seekor serangga yang sangat kecil. Tapi saat kita mentadabbur dengan akal berfikir, mengkaji. Ya, nak faham lebah hari ini banyak maklumat sumber ilmu. Ilmu perlebahan dan sebagainya. Ilmu tentang khasiat nutrien madu contohnya. Banyak sumber. Cuba ambil, kumpulkan. Baru kita faham apa yang Allah nak cerita dalam 2 ayat dia cerita tentang lebah tu. Mana Allah mencerita dia telah mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah. Di situ pun kita mengupas konsep apa yang Allah nak cerita tentang lebah tu, nak kait dengan kehidupan kita hari ini, Masya Allah. Jadi semua itu kita akan dapat ketika mana kita berusaha melakukan aktiviti tadabbur. Jadi sebab itu penting ya, kita nak mendapat hikmah ilmu ini, kita kena faham ni. Dan kita kena lakukan ini. Iaitulah aktiviti tadabbur. Ramai orang yang mengata tadabbur tu susah. Ya memang, dia satu aktiviti dipanggil. Ya, kita panggil membaca aras tinggi. Dia membaca tetapi membaca aras tinggi. Tapi tuan-tuan dan puan, tak kira siapa kita. Sekiranya kita benar-benar nak merasai nikmat Al-Quran itu, tak ada pilihan, kena bertadabbur. Baru kita akan dapat merasai, ya, dapat menikmati hidangan ilmu, hidangan hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Kuncinya, ya, mungkin ramai kalangan kita akan berkata, saya tak ada asas, bahasa Arab saya pun tak kuat. Ya, bagaimana saya nak mentadabbur? Ya. Jadi jangan jadikan itu alasan, tuan-tuan dan puan. Tak ada orang yang terus pandai tanpa belajar. Maka kita kena berusaha belajar. Kita kena berusaha untuk memahami sebaik-baiknya asas. Lughatul Quran tu memang kena ada. Tak tahu belajar. Hari ni nak belajar bukan susah. Banyak sumber-sumber ilmu yang kita boleh dapat daripada kemudahan internet kita. Boleh cari guru ramai hari ni. Ya. Boleh belajar. Kita nak belajar asas untuk memahami aja, bukan kita nak alim dalam bahasa untuk memboleh kita bercakap bahasa Arab, tidak. Untuk tujuan memahami Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, apatah lagi lah kalangan kita ni yang sedia ada asas. Ya. Sedikit sebanyak asas, maknanya asas lughatul Quran dah ada. Maka mari kita memperdalami lagi, belajar lagi, tambah untuk lebih meningkat lagi. Kerana ia adalah alat untuk kita mentadabbur Al-Quran. Apatah lagi hari ini, bagi orang yang dah ada asas ilmu yang lain, ia adalah sangat membantu tuan-tuan untuk memahami Al-Quran. Contoh ketika mana ayat-ayat berkaitan sains, maka mereka yang ada asas sains, asas biologi, fizik, asas perubatan dan sebagainya, Masya Allah, dia sangat membantu kita untuk memahami ayat-ayat berkaitan. Ingat tuan-tuan puan, dalam Quran ini, ketika Allah menceritakan tentang kejadian manusia saja, ya, Masya Allah, kita melihat
Quran dia tak cerita detail macam buku sains, buku embryologi, tak ada. Ya. Tetapi kalimah-kalimah yang Quran gunakan, Masya Allah, sangat tepat. Contoh, dalam surah surah Al-Alaq, nama pun surah Al-Alaq. Alaqah. Manusia itu Allah kata dijadikan daripada alaqah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min alaq. Ayat 2 daripada surah Al-Alaq. Surah 96. Lihat kalimah yang digunakan. Alaqah. Kalau kita lihat terjemahan disebut segumpal darah. Tapi dikaji, dia cari akar katanya. Alaqah tu dari kalimah, akar kata madinya alaqah. Telah bergantung. Jadi itu adalah satu proses kejadian setelah berlakunya persenyawaan, terjadilah satu bentuk persenyawaan yang akan pergi ke dinding rahim dan dia melekat. Itulah namanya alaqah. Malah para saintis menemukan sifat alaqah ni betul-betul macam pacak dia melekat di dinding rahim. Maka itulah datang kalimah alaqah. Al-alaqah. Maka Allah kata, Allah mencipta manusia daripada khalaqal insana min alaq, daripada alaqah tadi. Bila dikaji, itu adalah satu daripada proses penciptaan manusia. Maka dalam ayat lain, Allah mengatakan manusia itu dicipta daripada nutfah. Jadi jangan keliru. Kalau kita tak mendalami, tak mentadabur, akhirnya kita keliru. Ada waktu Allah kata manusia dari alaqah. Kemudian ada disebut sebagai daripada mudghah. Kemudian daripada ma'un mahin. Dalam surah Sajadah disebut manusia dicipta dari air yang hina. Jadi apakah bercanggah? Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Al-Quran tak bercanggah. Segala fakta yang diberi oleh Al-Quran tepat. Yang tak tepatnya kefahaman kita. Kita tak faham proses itu. Jadi di saat kita berusaha sedikit belajar ilmu embryologi, cuba lihat perkembangan kejadian manusia, maka kita akan menemukan benar segala kalimah Allah itu. Jadi Al-Quran menyebut manusia mima'in mahin. Benar. Ma'in mahin itulah seluruh air mani itu. Dan air itu dikenal sebagai air mani. Maniyun yumna. Dijelaskan lagi. Mana air mani itu sifatnya yumna, terpancar. Dia tidak meleleh. Jelas Quran bagaimana yang sangat tepat. Jadi ketika dikatakan mima'in itu pun benar. Ketika dikatakan dari nutfah itu juga benar. Sebab nutfah itu, hari ini kita nak terjemah, itulah dipanggil sperma. Dan sperma itu ada di dalam air mani tadi. Jadi di mana percanggahan? Tak ada percanggahan. Yang ada kita tak faham proses itu. Kemudian di dalam surah Insan Allah sebut pula. Manusia dicipta min nutfatin amsyaj. Manusia dicipta dari nutfah sperma yang bercantum. Betul lah ketika di saat sperma bertemu dengan ovum telur, dia bercantum, bersenyawa. Itu yang disebut nutfatun amsyaj. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Saya di saat saya mentadabur ayat-ayat ciptaan manusia ini dengan sedikit pengetahuan sains yang ada. Masya Allah. Hasyatnya Al-Quran ni. Kalimah-kalimah yang digunakan itu sangat tepat. Tetapi Al-Quran ini sifatnya kita tengok. Ayat-ayat itu berada di dalam surah yang berbagai-bagai. Jadi hikmahnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Allah nak kita tadabbur. Dengan bertadabbur kita cari.
usaha cari di mana cerita-cerita tentang kejadian manusia ni, kita kumpulkan. Barulah kita buat satu penceritaan. Barulah terlihat hebatnya ya penceritaan Al-Quran itu. Kalimah-kalimah yang digunakan sangat tepat. Jadi sekadar itu tentang membuat kuliah kita. InsyaAllah kita bertemu pada siri yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.